Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wal islam wa zayyanahuma fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, peserta kursus ataupun pengajian di Badan Khidmat Masyarakat Taif Pakat dan juga teman-teman lain yang ikut serta dalam pengajian ini, teman-teman daripada Badan Khidmat Masyarakat Taif, kita bersyukur kepada Allah mengikut jadual kita pada hari pengajian tafsir dan kemudiannya nanti adab kitab Bahrul Madhi jilid 19 pukul 10. Taib. Jadi surah yang saya pilih untuk menjadi pengajian kita pada pagi ini ialah Suratul Takathur daripada juz amma yatasaalun, ya, daripada juz amma. Kalau orang Melayu kita sebut jama, jama, sebenarnya juz amma yatasaalun anin naba'il azim. Nama surahnya Suratul Naba'. Jadi Suratul Naba' ni bermula dengan amma yatasaalun, jadi juz amma. Tapi kerana pewarnaan tempatan kita sebut jama, ya, kita sebut jama, sebenarnya juz amma, ya. Jadi dalam juz amma kita ada surah, salah satu surahnya ialah Suratul Takathur, ya, Suratul Takathur. Jadi seperti biasa kita akan mulakan dengan tilawah. Itu pengajian kita, tradisi kita di sini. Kita akan mulakan dengan tilawah sebab itu sifat yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi itu dengan umatnya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, Nabi datang pertama yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim maknanya mentilawahkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yatlu daripada perkataan tala, yatlu tilawah, mentilawahkan ayat, ya, supaya dapat kita bermesra dengan lughatul Quran, ya, bermesra dengan lughatul Quran. Kemudian wa yuzakkihim, setelah itu membersihkan akhlak mereka, budi pekerti mereka, dan itu dipanggil yuzakkihim daripada tazkiyah. Mula-mula tilawah, itu tazkiyah. Wa yuallimuhumul kitab. Yang ketiga ialah ta'lim. Yuallim, ya, pada allama yuallimu ta'limul kitab wal hikmah. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mentaklimkan, mengajarkan apa yang ada di dalam Alkitab dan apa yang ada di dalam sunnah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hikmah kan ialah sunnah, ya, sunnah, di mana amalan Nabi itu dipanggil sebagai hikmah, kebijaksanaan. Jadi kita mulakan dengan tilawah, ya. Saya bacakan dan kita sama-sama lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur. Di sini kita kena berhati-hati sebab alha dengan ha besar, ya, dengan ha simpul ataupun ha besar, bukan alha, bukan ha pedas, ya, tetapi ha dalam, ya, halqum
yang di bawah sekali, ya, halqum yang di bawah sekali dipanggil sebagai aqsa, ya. Yang di dalam ni dipanggil aqsa halqum, huruf halqi, ya. Huruf halqum. Alhaakumut takatsur dengan tha, bukan dengan sin, bukan takasur, ada tha. Huruf yang dipanggil sebagai huruf lathawi, ya. Huruf lathawi ni ada 3 kan, tha, kemudian kita ada zal. Lathawi ni maknanya ialah hujung lidah itu, ya, makhrajnya, maka dia kena bertemu dengan hujung gigi. Tha, zal dengan. Jadi saya rasa dalam tradisi masyarakat Melayu, tha dengan zal tak ada masalah. Dha ada masalah. Sebab apa? Kita selalu bila dha, kita tak keluarkan hujung lidah. Kita masukkan lidah ke dalam, kita kembungkan pipi, kopi tu. Tapi sebenarnya ialah dha, ya, dengan hujung lidah, dha, ya. Di sana ada ayat Al-Quran yang berbunyi intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Dalam ayat ini suratul Ma'arij ada 3 huruf lathawi. intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, ya. Ada 3 maknanya huruf lasawi, ya. Ada 3 huruf lasawi, iaitu sa, dha dengan zal. Intaliqu ila dhillin, za itu dha. Ila dhillin dhi dengan zal. Dhi thalathi syu'ab, salas, sa. Jadi itu suratul Ma'arij, ada dalam ayat itu saja ada 3 huruf dipanggil ahraful lathawiyah, lathawi. Jadi kita baca dengan at-takatsur, sa. Bukan tasur, la. Bukan dengan sin. Bahkan kalau kita baca dengan sin, jauh lari maknanya, ya, jauh lari maknanya. Hatta zurtumul maqabir. Di sini ra nipis. Sebab sebelumnya baris bawah hatta zur, itu ra tebal, ya, dipanggil mufakhamah. Mufakhamah, tafkhimir ra, ya. Kemudian kita jumpa dengan ra yang nipis sebab sebelumnya ada baris bawah bir, ya, ra yang nipis. Bagaimana nak beza antara nipis dengan tebal? Tebal ini kita guna rahang yang di atas. Kita guna rahang yang di atas, bahagian atas bibir. Sedangkan kalau nipis, ya, gunakan bahagian bawah, ya, bahagian bawah. Hatta zurtumul maqabir, ya, hatta zurtumul maqabir. Jadi di situ ada hatta, ya, kemudian kita ada zur, yang itu ra-nya tebal, maqabir ra-nya nipis. Perempuan sebenarnya perlu ada dipanggil mukasyafah, perlu ada pengajian secara beradab lah, barulah dia nampak bagaimana kita menggunakan seluruh anggota, maknanya percakapan fonetik ini, lidahnya, giginya, ya, maknanya kita menggunakan bagaimana seluruh halqumnya dan sebagainya untuk menyebut makhrajul huruf. Kalla sawfa ta'lamun, ain, bukan ta', ya, ta', bukan ta'la, bukan. Dan bukan juga dengan hamzah. Bukan kalla sawfa ta'lamun, itu hamzah. Ta', ya, dengan ain di halqum, ya. Ain ialah di halqum, ya. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Lagi sekali, sa, huruf lathawi, ya. Kena keluarkan lidah. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ta'lamuna ilmal yaqin. Ini bahagian
bahagian yakin ni. Ada ilmal yaqin, ada ainal yaqin. Dalam surah ini ada dua. Ilmal yaqin, ainal yaqin. Dalam surah ini ya. Di sana ada yakin yang ketiga yang dipanggil haqqul yaqin. Haqqul yaqin. La tarawunnal jahim. Ra. Kena tebal ra ni sebab baris atas, la tara, ra baris atas, maka dia tebal, kita guna yang di atas ini, la tara. La tarawunna, la tara tak betul lah, la tarawunnal jahim. Nun syaddah, nun syaddah, maka kita dengungkan wajibul gunnah. La tarawunnal jahim. Paling kurang gunnah ialah harakatain. Paling kurang gunnah ialah dua gerakan jari. Dua gerakan jari, ya. Dua ketika, ya. La tarawunnal jahim. Mungkin ada orang baca satu gerakan jari, harakah wahidah. Jawapannya tidaklah cacat makna. Makna tak berubah. Ya. Kalau kurang dengung, makna tak berubah. Cuma dia cacat dari sudut tilawah lah, kefasihan, fasahah akan cacat. Jadi kita kena dengungkan dua harakah, harakataini. Harakah ni ialah gerakan. Harakataini dua gerakan jari. Kita ada rakaatain, harakatain, udhunain, ainain. Itu dual ataupun musanna, ya, musanna. La tarawunnal jahim. Ha pedas, ya. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Qaf, yaqin. Bukan yakin. Ialah sebab bahasa Melayu kita lihat penggunaan yakin, kita guna kaf. Ada pewarnaan tempatan, ada local coloringnya. Kita kata tak berapa yakin, ya. Dalam bahasa Arab yakin dengan makna yakin. Kita barangkali tak ada qaf, ya, tak ada qaf, jadi kita guna kaf, yakin. Kita guna yakin, meyakinkan. Dia yakin dengan qaf. Di situlah local coloring yang berlaku di dalam bahasa, ya, di dalam bahasa. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ada wajibul gunnah di sini. Ya, setidak-tidaknya kita kena tengok gunnah ataupun dengung itu, ya. Gunnah itu maknanya ialah dengung. Pertama dekat thumma, yang kedua dekat lunnah, yang ketiga dekat anin na'im, ya, anin na'im. Jadi ada 3 tempat dengung dan sekurang-kurang dengung. Kalau nak lebih tak apa. Sekurang-kurang dengung ialah harakataini, iaitu 2 gerakan jari. Kan kita selalu sebut 4 harakat, 5 harakat, ya, 6 harakat. Harakat jamak kepada harakah. Kalau satu harakah, gerakan. Harakatus syabab, gerakan belia. Dalam bahasa Arab dipanggil Harakatus Syabab Al-Islami di Malaysia. Ya, the Muslim Youth Movement of Malaysia, ya. Jadi itu Harakatus Syabab. Syabab itu ialah pemuda, youth, ya, dipanggil pemuda. Jadi kalau satu harakah, 2 harakataini, sekurang-kurang gunnah ialah harakataini, 2 harakah. Lalu kita dengar 5 harakat. Itu jamak muannas salim ataupun jamak alif ta, feminin, ya tak? Jadi kita ada maknanya harakat. Harakat itu daripada harakah, ya. Harakat itu daripada harakah. Berapa harkat, ya tak? Itu pewarnaan tempatannya lesho sikit, ya. Berapa harkat, harakat, ya, harakat, begitu. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi ada 3 tempat berdengung. Kalau kurang dengung, tidaklah lari makna, cuma kurang fasih dalam bacaan dan tidak lulus dari sudut bacaan lah.
Tapi dari sudut makna tidaklah sampai menggugat makna, ya. Tapi itu tilawah. Kita akan masuk kepada ta'lim, iaitu yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mentaklimkan alkitab, iaitu kandungan alkitab itu. Pertama kita lihat surah ini dinamakan sebagai Suratut Takatsur. Perkataan surah, ya, perkataan surah daripada perkataan sur, iaitu pagar. Ya, daripada makna perkataan sur, iaitu pagar. Maknanya surah demi surah ini adalah pagar-pagar yang memisahkan babak pada babak yang lain, chapter kepada chapter yang lain. Sebab itu dalam bahasa Inggeris disebut sebagai chapter Adiyat, chapter Takatsur. Disebut chapter. Jadi ada yang memisahkan, perenggan yang memisahkan. Jadi perenggan ataupun pagar dalam bahasa Arab disebut sebagai sur. Dan dalam bahasa Arab daripada sur timbullah surah sebagai perenggan yang memisahkan di antara surah ke surah yang lain, di antara ayat ke ayat yang lain, ya. Kemudian perkataan at-takatsur. At-takatsur, tuan-tuan, dia berasal daripada perkataan kathir. Ya, dia berasal daripada perkataan kathir, dan kathir ini boleh nampak, ya, insya-Allah rasanya. Kathir boleh nampak, ya. Kathir, kita selalu baca perkataan kathir ini dalam doa bacaan iftitah. Sebenarnya bukan doa iftitah. Sebab apa? Dalam tu tak ada doa pun. Tak ada doa pun dalam iftitah tu. Tak ada doa pun. Yang ada ialah iftitah. Iftitah dengan makna daripada fataha. Fatihah, daripada fataha jadi iftitah. Jadi maknanya bacaan kita ada baca walhamdulillah dengan makna banyak. Daripada kathir, penambahan ta, ada penambahan alif. Ya, ada penambahan ta, ada penambahan alif. Takatsur. Daripada kathir timbullah takatsur. Ya. Apa bezanya? Tadi banyak, tapi takatsur ini ialah berlumba-lumba untuk berlawan siapa banyak. Berbagai kelompok dan individu dalam usaha dan ikhtiar. Jadi orang yang mempunyai harta benda, ya, kedudukan dan pangkat dan harta benda yang banyak. Begitu makna takatsur. Ayat ini surah ini surah Makkiyah. Bila sebut surah Makkiyah, dia adalah surah yang turun sebelum hijrah. Penamaan Makkiyah dan juga Madaniyah itu bukan berdasarkan tempat. Bukan berdasarkan tempat, tetapi berdasarkan episod hijrah. Dinamakan sesuatu ayat ataupun surah, kalau turunnya episod hijrah ataupun babak hijrah, maka Makkiyah lah dia. Tak kira di mana turunnya. Dan kalaulah ia turun selepas Madani, selepas episod hijrah, selepas episod hijrah, maka namanya Madaniyah lah dia. Tak kira di mana. Saya ambil contoh mudah. Ayat idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, nasrullahi wal fath, maknanya pertolongan dan juga kemenangan membebaskan kota Mekah. Ayat ini turun di Mekah, tapi dinamakan Madaniyah sebab dia turun selepas hijrah. Walaupun turun di Mekah, tapi oleh kerana ia turun selepas episod hijrah, dia dinamakan Madaniyah. Jadi penjenamaan Makkiyah, Madaniyah itu bukan berdasarkan tempat, tapi berdasarkan episod. Apa episodnya? Episod hijrah. Apa juga yang turun sebelum hijrah, Makkiyah lah ia. Di mana pun ia turun, tak kisah.
Ya, mungkin turun di Arafah. Ya. Jadi apa juga ayat yang turun dan surah yang turun selepas episod hijrah, Madaniyah lah ia. Mungkin ia turun di Mekah, tapi tetap dinamakan Madaniyah lantaran ia turun setelah peristiwa hijrah. Macam Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath itu turun di Mekah, tapi tak dinamakan Madaniyah. Jadi lagi sekali saya nak sebut bahawa penjenamaan itu berdasarkan episod hijrah, penjenamaan Makkiyah dan Madaniyah itu berdasarkan episod hijrah. Jadi garis pemisahnya adalah peristiwa hijrah. Jadi surah ni surah Makkiyah. Saya nak tekankan apa? Sebab apa? Penduduk Mekah itu, ya, penduduk Mekah itu madiyun. Ya, penduduk Mekah itu madiyun. Makna madiyun ialah, ya, penduduk Mekah itu madiyun. Dalam bahasa Arab, madiyun ialah maknanya materialisme, ya, faham madiyah. Ya, faham madiyah itu ialah faham materialisme. Jama'a mala wa addadah. Ya, maknanya penduduk Mekah itu suka menghimpunkan harta benda. Himpun kira. Dia asyik menghimpunkan harta benda dan tidak ada apa yang kita sebut sebagai tanggungjawab sosial. Itu tidak ada. Tidak ada perasaan nak membantu mereka yang miskin itu, tidak ada. Pernah dalam surah Yasin, ya, bagaimana mereka menempelak Nabi dan Nabi minta mereka supaya berilah makan kepada fakir miskin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, bila dikatakan kepada mereka iaitu orang-orang Mekah, anfiqu mimma razaqakumullah, infaklah sebahagian harta yang telah Allah rezekikan. Lalu mereka menempelak Nabi, mereka kata, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, adakah pula kami pula nak bagi makan? Kalau Allah nak bagi makan, Allah lah yang bagi makan, kami pula. Jadi mereka merasa bahawa harta itu mereka punya, mereka dah himpun susah, tiba-tiba nak bagi orang pula senang-senang. Lalu mereka tempelak Nabi, dia berkata, nut'imu man law yasha'ullahu at'amah, orang fakir miskin, kalau Allah yang mahu, Allah lah yang bagi. Nut'imu man law yasha'ullah at'amahu, kalau Allah berkehendak, Allah lah yang bagi, apa pula kami pula. Ini gambaran bagaimana sifat bakhil yang ada pada, ya, orang-orang Mekah ketika itu, kerana mereka dipengaruhi oleh faham maddiyah itu, faham materialisme, jama'a mala wa addada, himpun harta dan kira, himpun harta dan kira. Jadi mereka berlumba-lumba. Itu sifat suasana di mana orang memuja kebendaan, dan mereka itu maknanya disebut sebagai alhaakumut takatsur. Perkataan alha, ya, perkataan alha, kalau bahasa Peraknya, alha ni leha. Leka. Ya, leha ni leka lah. Udah leha. Dia pergi minta maaf ya. Dia pergi ngai tak. Udah leha dia. Bukan tak boleh ngai, tu boleh lah, tapi janganlah leha tak. Jadi daripada alha timbul perkataan lahiyata qulubuhum. Di dalam suratul Anbiya ada Allah Ta'ala sebut lahiyatan qulubuhum, maknanya leka hati-hati mereka. Jadi perkataan alha yulhi lahiyah, dengan makna lahu itu ialah permainan yang melekakan. Hati mereka leha pula dah. Hati mereka leka, leka, asyik, disebukkan oleh harta benda itu. Kalau kita baca, bagaimana kita lihat, ya, Kasim Baba, ya. Itu saya punya contoh klasik lah, Kasim Baba. Dia punya leka dengan harta benda, ya, sehingga dia susah hati adik dia Ali Baba pinjam cupak. Sampai dia mengadu kepada Aloya, ya tak? Dia mengadu kepada isterinya, ya. Aloya ni pula cerdik, ya. Dah diletaknya belakang cupak tu,
dengan satu benda yang boleh tahu apa yang disukat oleh Alibaba. Kan dah susah hati, ya. Kenapa Alibaba pinjam malam-malam lah, selalu pinjam beras, pinjam gandum, kali ni pinjam cupok. Akhirnya dengan pendekatan itu tahulah apa yang disukat oleh Alibaba. Udahlah Kasim Baba susah hati. Dia faham kebendaan ni menyebabkan dia tak boleh berkongsi dengan orang lain. Dia berlumba-lumba untuk memperoleh kekayaan. Begitu lekanya dia untuk mencari kekayaan, tak sedornya 40 penyamun sampai. Tak disedarinya 40 penyamun bagaimana dia menyamun harta penyamun. Dia menyamun harta penyamun. Bayang gitu, ya tak? Berlapis-lapis samunnya tu, ya. Dia menyamun harta penyamun. Dan dia sewanya lori, lori town board, local council punya lori. Orang Melayu kata local council, ya. Lori local council, lori town board itu disewanya habis semua diangkutnya, termasuklah pelampung TLDM Woodland. Last sekali lampu pun nak diambilnya dalam, tak tahulah lampu tu pakai solar energy ke, tak tahulah, tapi dah dipegangnya lah lampu tu. Nasib baiklah engkau panasnya, kalau tidak engkau pun aku kebas. Jadi melekakan ia, lahiyatan qulubuhum. Jadi perkataan leha di sini ataupun leka dan asyik kerana kesibukan, maka ia ada kaitan je dengan hati manusia. Lahiyatan qulubuhum, hatinya leka, leha, ya, dengan harta benda yang takathur, yang banyak itu tadi. Bukanlah Islam menolak harta benda, cuma ianya adalah fitrah yang mesti dikawal oleh wahyu. Kalau fitrah yang tidak dikawal menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta benda kamu, anak-anak kamu, kalau tidak kita jaga dengan wahyu, benda yang asalnya fitrah menjadi fitnah kepada kita. Ya, jadi dengan sebab itulah Islam tidak menolak kebendaan, cuma mestilah dikawal kebendaan itu dengan wahyu. Kalau tidak, dia akan terperangkap dengan nafsu. Sebab itu bila datang harta benda itu, berubah cara jalan. Saya sudah jadi orang kaya, saya kena ubah saya punya jalan. Apa kata Alibaba, ya? Dia angkatnya seluar sampai naik ke atas. Saya sudah jadi orang kaya, kena ubah saya punya jalan. Bila kaya je dah, cara jalan pun kena ubah, ya. Cara jalan kena ubah, cara cakap kena ubah. Itulah bagaimana fitrah boleh menjadi fitnah kalau tidak dikawal oleh wahyu dengan nafsu. Jadi alha, daripada situ timbullah lahiyatan qulubuhum, maknanya leka hati-hati mereka justru takathur, berbanyak-banyak di dalam mengumpul harta benda. Dan di sini takathur daripada tafa'ul, ya, daripada tafa'ul iaitu berlumba-lumba. Dia bukan satu fenomena peribadi, tidak. Dia satu fenomena yang berlaku secara maknanya sejagat. Maksudnya ialah perlumbaan harta benda ini, ya, yang kita sebut conspicuous consumerism, ya. Orang berbelanja ikut suka, bukan keperluan tapi kehendak. Bukan keperluan tapi kehendak. Ini yang tak cukup-cukup ni, ya. Bila kita berbelanja bukan keperluan tetapi kehendak, tak akan cukup. The world is enough for everyone's need, but won't be enough for one's greed. Ya, manusia, dikatakan dunia ini sebenarnya cukup untuk semua orang. Allah dah bagi cukup dah. The world is enough for everyone's need. Cukup untuk semua orang. Tapi won't be enough for one's greed. Kalau ada seorang yang tamak, tak cukuplah jawabnya. Ya, tak cukuplah jawapan. Kalau ada seorang yang greedy, ya tak? Kalau ada seorang yang tamak, jawabnya tak akan cukup. Itu yang kita lihat, kebuluran yang ada di dunia ini, gambaran kepada ada di sana jurang kekayaan yang melebar, ada jurang yang luas di antara yang berada dengan yang tidak berada. Ada jurang di antara the have and the have nots, ya. Ini yang kita lihat dalam masyarakat dunia. Ada masyarakat yang makan tanah liat dan rumput
kerampai. Ada masyarakat, ya Allah, kita lihat cara dia makan luar biasa, ya, luar biasa, bahkan mengalahkan al-an'am bal hum adall, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Cara makannya, ya Allah, ya, maknanya menggerunkan dan menakutkan, ya, menggerunkan dan menakutkan. Tapi kita menganalisa perkataan, ya, kita menganalisa perkataan ini. Bahasa Arab, analisa dipanggil tahlil. Tahlil dengan ha, ya, tahlil. Kalau dengan ha, tahlil itu la ilaha illallah. Itu tahlil dengan ha simpoi. Ya, ha simpoi, ha dalam, itu tahlil, itu la ilaha illallah. Tapi kalau dengan ha pedas, tahlil, itu maknanya analisa. Arab guna perkataan tahlilud dam. Tahlilud dam itu ialah menganalisa, diagnose darah, saringan darah kita, ya, dipanggil dam, tu darah lah. Orang Melayu dengan dam ni biasalah. Selain daripada mereka mengerjakan haji bayar dam, kalau tak buat haji pun dia main dam. Orang Melayu dengan dam ni, ya, tak cukup rapat. Sebab itu ada main dam. Kan dalam main dam tu ada juga mengerjakan haji. Makan dua, haji. Jadi kawan tanya, nak haji apa? Tamatuk ke haji ifrat? Ya tak? Jadi rapatnya kita dengan, maknanya ibadat haji ni sampai main pun main haji, ya tak? Main dam tu, ya tak? Jadi nak ceritanya tahlil itu ialah analisa. Jadi sekarang ni kita menganalisa perkataan-perkataan, ya, belum habis lagi, baru satu perkataan, satu ayat, ya, baru satu ayat. Alhaakumut takathur. Kum di situ kamulah. At-takathur, kamu telah dilekakan hati-hati kamu oleh nak berbanyak-banyak, berlumba-lumba harta benda. Islam tidak menolak fitrah, ya. Islam menggalakkan kita, fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ardi, bila dah kamu selesai mengerjakan solat, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghi min fadlillah, carilah rezeki kurniaan Allah. Tetapi Islam melihat bahawa harta benda bukan matlamat, ya, harta benda itu ada manah dan nantinya akan dipersoalkan. Thumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Na'im itu ialah nikmat, akan nanti pasti ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat tersebut. Ke mana kita belanjakan, dari mana kita dapat, ya. Kita teruskan analisa kita. Hatta zurtumul maqabir, ya, hatta zurtumul maqabir. Perkataan hatta, kita biasa dalam pengajian kita, hatta ini kawan-kawan kepada waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. 10. Ini maknanya adalah dipanggil ataf, ya, huruf ataf ataupun sendi-sendi yang ada di dalam Al-Quran. Apa nak sebut sendi? Conjunction or preposition, ya, iaitu waw dan fa, maka thumma, kemudian au atau imma atau au am tu ialah maknanya atau, imma sama ada, au am imma, bal bahkan, lakin sehingga, hatta, kita jumpa di sini hatta. Lakin akan tetapi, ya, lakin akan tetapi. Dan bahasa Melayu klasik banyak dengan perkataan hatta. Orang-orang lama kita guna perkataan hatta ni, cikgu-cikgu lama, ya tak? Hatta mak bapak dia tak ziarah. Hatta mak bapak dia pun dia tak ambil peduli. Kita guna perkataan hatta. Ini cikgu-cikgu lama, orang lama guna perkataan hatta ni, ya. Walaupun sekarang ni dah kurang lah. Orang sekarang ni banyak dah beza, ya. Bahasa-bahasa budak-budak baru banyak ringkas-ringkas. Pergi jadi gi, mana jadi ne, jadi udahlah, bila jadi le, atau mu gila dah. Bahasa ringkas sebenarnya, kamu pergi bila, ada dah mu gila pula dah.
Itu bahasa budak baru. Bahasa budak baru. Mu gimana? Mu gila. Taib. Jadi ada perkataan hatta, sehingga, ya, hatta dengan makna sehingga. Kawan-kawannya waw, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. 10 yang kita selalu hafal, ya, 10, ya. Sehingga kelalaian itu, kelekaan itu, maknanya klimaknya, kemuncaknya zurtumul maqabir. Perkataan zurtum, ya, perkataan zurtum daripada zara bergabung dengan antum. Zara bergabung dengan antum. Jadi tum di sini antum lah. Tum di sini antum. Ganti nama kedua. Plural untuk second person. Plural untuk second person, ganti nama kedua jamak. Antum, kamu semua. Maknanya daripada zara tum jadilah zurtum. Apa makna zara? Ziarah. Zara yazuru ziarah. Yang orang Melayu sebut ziarah tu sebenarnya daripada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, zara yazuru ziarah. Kata Nabi, kuntum nahaitukum an ziaratil qubur. Kuntu nahaitukum. Adalah aku dahulu pernah aku larang kamu daripada menziarah kubur. Permulaan Islam, ada lagi fenomena menyembah kubur. Ada lagi fenomena meminta-minta sesuatu daripada tuan kubur itu ataupun orang yang duduk dalam kubur. Ya, sebelum Islam ada penyembahan-penyembahan terhadap kubur, sujud kepada kubur dan sebagainya. Jadi bila Nabi nak membina akidah yang betul, tepat daripada syirik, maka Nabi larang umat Islam daripada ziarah kubur sebab mendedahkan mereka kepada syirik. Ya, maknanya amalan-amalan zaman jahiliah tu memang sembah kubur, tawaf kubur, minta daripada kubur. Sedangkan ya, Islam itu terasnya adalah tauhid. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hormatan, ya, segala permohonan itu adalah milik Allah. Yang disebut sebagai as-salawat itu sebagai seruan-seruan adalah semuanya lillah, milik Allah. Kenapa nak diseru kubur sipulan pula? Jadi laku syirik, maka Nabi tadi mula-mula di peringkat awal sebelum kuat akidah ini, dalam proses nak membina kekuatan akidah, Nabi larang umat Islam daripada ziarah kubur supaya tidak terdedah kepada syirik amalan jahiliah. Kuntu nahaitukum an ziarah. Perkataan ziarah itu daripada zara, yazuru ziarah. Ya, kalau kita suruh ziarah, zur. Kalau kita suruh ziarah, zur. Misalnya, zur akhaka, ziarahlah saudara kamu. Zur abaka, ziarahlah bapa kamu. Zur ummaka, ziarahlah ibumu. Ya, jadi perkataan zara yazuru ziarah. Kuntu nahaitukum an ziaratil qubur. Jadi perkataan ziarah bahasa Arab daripada bahasa Melayu itu adalah daripada bahasa Arab. Adalah aku dahulu melarang kamu daripada menziarah kubur. Ala fazuruha, maka sekarang silalah ziarahlah kubur. Bila dah mantap, tidak ada lagi amalan-amalan syirik, maka Nabi kata, maka ziarahlah kubur. Ala fazuruha. Jadi perkataan kubur, ya, kuntu nahaitukum an ziaratil qubur pun kita guna, tapi kita tak guna qaf, kita guna kaf. Arab guna qaf, kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kan di antara adab kita bila lalu depan kubur, dekat dengan kubur, walaupun kita naik kereta, kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya daral muslimin, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa maknanya di situ? Maknanya ahli kubur mendengar salam kita. Memanglah dia tak jawab. Kalau dia jawab, larilah kita. Tapi dia mendengar salam kita. Dan salam kita itu juga mengandungi doa.
Ya, assalamualaikum ya daral muslimin, assalamualaikum ya ahlal qubur, antum sabiqun wa nahnu lahiqun, Allahumma ighfir lakum warhamkum. Jadi ini bermakna bahawa ahli kubur dengar apa yang kita bicarakan, sebab itu disuruh supaya kita sebut yang baik-baik sahaja. Nabi suruh kita bila pergi ke kematian sebut kebaikan-kebaikan. Memanglah manusia mana yang tidak buat salah, bumi mana yang kita jangan fokus yang itu. Kita fokus kebaikan. Nabi kata sebut kebaikan-kebaikan. Sebab itulah orang kita apply guna hadis ini untuk sebut kebaikan. Apa kata kita kepada mayat ini? Kebaikan. Ya, apa kata kita kepada mayat ini? Kebajikan. Sebenarnya itu sebenarnya diambil istimbat daripada hadis. Apa nak sebut istimbat ni? Istimbat ni ialah rumusan daripada hadis, supaya sebutlah yang baik-baik tentang si mati semasa kita menziarahinya. Ya. Jadi zara yazuru zurtum hatta zurtum, sehinggalah kamu ziarah al-maqabir. Ni bahasa yang sangat mendalam lah. Ya, bahasa yang sangat mendalam. Sebenarnya manalah kita kata bahawa maksud daripada sini ialah apabila manusia itu sudah lena dengan kebendaan, kata Sayyidina Ali, dia bagaikan bermimpi. Ya, hidup di dunia ini dengan segala kelekaannya bagaikan manusia yang enak dalam mimpi. Dan bila ia sedar, ya, bila dia sedar daripada tidurnya, dia sudah pun mati. Barulah dia sedar tadi rupanya dia adalah bermimpi. Maksudnya bagaimana manusia itu apabila leka dengan kebendaan, yahsabuna anna malahu akhladahu, dia menyangka kebendaannya akan mengekalkan hidupnya. Ya, yahsabuna anna mal tu harta benda, malahu yakhladahu, yahsabuna anna malahu yakhladahu, dia menyangka bahawasanya harta benda itu akan mengekalkan dia. Kalla la yumbadhanna fil khutamah. Ya, jadi kita kata bahawa bagaimana bila sampai kepada peringkat barulah dia sedar bahawa selama ini dia bermimpi, kata Sayyidina Ali. Kalau ibaratnya kita sebut sebagai sarab. Apa makna sarab? Fatamurgana. Hanyalah fatamurgana, bukanlah keseronokan yang menipu daya. Sebab itu disebut wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah hidup dunia itu melainkan mata', keseronokan yang ghurur, yang menipu daya. Hatta zurtum, daripada zara yazuru, zurtum antum al-maqabir. Al-maqabir daripada perkataan qabara. Ya, daripada perkataan qabara, yang kita Melayu pakai kubur, tapi kita pakai kaf, kubur. Qabara, kubur, dia punya jamak dia, ya, qabrun. Sebab itu dikatakan kubur ini raudah ke ataupun hufrah. Ya, dikatakan Allahumma ja'al qabrahu raudah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya qabrahu raudah, sebagai taman daripada taman-taman syurga. Qabrahu raudah min riyad. Ya, kita ada kitab namanya Riyadus Salihin. Ya, Riyadus Salihin. Kita ada tempat namanya Ar-Riyad. Jadi qabra, dikatakan kubur itu sama ada, ya, Allahumma ja'al qabrahu raudah min riyadil jannah. Janganlah wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Janganlah engkau jadikan kuburnya sebagai hufrah. Hufrah ni adalah lubang ataupun liang, lubang daripada lubang-lubang api neraka. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jadi kita ada perkataan qabr, kubur kata kita, ya, kubur jamak dia, plural dia jamak kubur. Daripada situ timbullah maqabir.
Ini pluralnya. Ini adalah pluralnya ataupun jamaknya. Jamaknya adalah maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ada yang tersurat dan ada yang ataupun ayat ini nanti kita akan hurai, ya, insya-Allah, apa yang tersurat, apa yang tersirat di sebalik ayat-ayat ini, ya, insya-Allah. Saya nak ambil sedikit lagi masa, ya, insya-Allah, iaitu kalla saufa ta'lamun. Kita analisa lagi, kita tahlil lagi. Perkataan kalla ini ialah suatu penafian yang begitu, ya, apa nak sebutnya, penafian yang maknanya kita kata penafian yang begitu keras. Never, ya, never, jangan sekali-kali. Kalla. Sebab apa? Berlumba-lumba untuk kebendaan itu, sedangkan kita disuruh supaya berlumba-lumba membuat. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk berbuat kebajikan, bukan menghimpunkan harta benda untuk diri sendiri. Jadi kalla di sini satu penafian yang tegas, yang keras. Maknanya jangan sekali-kali. Kalla, ya, maknanya jangan sekali-kali kamu dilekakan alha oleh takatsur, berbanyak-banyak dengan harta benda. Ini yang kita hadapi dalam masyarakat kita, ya. Apabila manusia itu tak boleh nak lepas daripada pengaruh, ya, kebendaan, maka berlakulah, ya, macam-macam dalam kehidupan kita, ya. Jadi Tuhan sanggah, Tuhan kata never, kalla, jangan sekali-kali dilekakan oleh harta benda. Harta benda bukan matlamat. Matlamat kita ialah akhirat. Innama khuliqatid dunya lakum wa antum lil akhirah. Hanya saja dunia ini diciptakan untuk kamu, tetapi kamu akhirat. Hadis Nabi, ya. Hadis ini saya belum sempat lihat dia punya riwayatnya, tapi saya terjumpa hadis ini di atas papan putih di Musalla Paya Renggam. Tulisan almarhum Ustaz Zahid. Innama khuliqatid dunya lakum. Hanya saja diciptakan dunia itu untuk kamu. Wa antum, sedangkan kamu, khuliqtum lil akhirah, kamu diciptakan untuk akhirat, bukan diciptakan untuk dunia. Jadi saya baca tu, kemudian saya pun hafal, ya, sampai sekarang lah pun. Ya, sampailah sekarang. Jadi innama khuliqatid dunya lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Hanya saja, ya, dunia itu memanglah diciptakan untuk kamu. Tetapi kamu tidak diciptakan untuk dunia. Antum khuliqtum lil akhirah. Jadi kamu diciptakan untuk akhirat. Jadi jangan kita jadikan kebendaan itu matlamat, sedangkan matlamat kita ialah akhirah. Walal akhiratu khairun laka minal ula, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi kita menganalisa perkataan di sini, kita kata kalla. Kalla ini suatu penafian, sama seperti la, ya, jangan. Jangan di sini penafian yang keras. Jangan menjadi golongan materialis yang berfaham dengan faham materialisme, ya. Jangan kita tenggelam dengan harta benda. Ia hanyalah mimpi, ya. Ia hanyalah mimpi. Kalla saufa ta'lamun. Saufa ini ialah bakal akan. Dia ada saufa ni maknanya suatu benda yang agak jauh. Misalnya kita katalah bulan Disember, itu dipanggil saufa. Yakunu fi syahri Disember. Saufa yakunu fi syahri Disember. Jadi kalau akan datang itu jauh, bakal yang akan berlaku itu agak jauh, diguna perkataan saufa. Jadi maknanya digunakan perkataan yang dekat ialah dengan sa. Misalnya sayakunu Yulio ataupun Julai, ya. Sayakunu September, ya. Sayakunu September ba'da syahrain. Jadi sa akan juga, tapi dekat. Kalau jauh saufa,
bakal akan, terjemahan klasiknya ialah bakal akan kamu ta'lamun. Mana dia kamunya di situ? Dekat di sini ada perkataan ta, anta, ta. Tapi anta di sini ramai, ada ta di depan, waw nun di hujung. Jadi antum, kamu semua bakal tahu, ya, bakal akan kamu tahu hakikatnya bahawa hidup itu hanyalah sementara. Harta benda tidak akan dapat membela dan juga tidak akan dapat membantu kita di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak akan ada manfaat harta, anak pina, illa man atallah biqalbin salim, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera dengan keyakinan, sejahtera daripada syirik, sejahtera daripada kekufuran, sejahtera daripada mazmumah, sangka-sangka buruk, sifat-sifat yang keji. Yang akan sejahtera, yang akan selamat di hadapan Allah ialah atallah biqalbin salim, fa'umalun wala banun. Harta benda dan anak pinak tidak akan dapat membantu kita apabila kita berada di hadapan Allah. Hati kita lah yang akan membantu, hati yang sejahtera dengan iman, itulah yang akan membantu kita. Jadi saufa ta'lamun, bakal kamu akan tahu nanti di akhirat, di mahsyar. Di mana kamu ini ta di depan, tapi ta saja boleh jadi ta'lamu. Ta'lamuna tambah waw tambah nun, maknanya kamu semua. Jadi fenomena materialisme ini satu fenomena yang merata, yang maknanya kita kata merata, rampant, berleluasa di dalam masyarakat Mekah. Sebab itu Nabi berdepan dengan orang yang kuat kebendaan. Ya, dalam depan dengan manusia yang masalah dari sudut kebendaan ini. Ya, kalau kita lihat bagaimana kita berkenduri kendara, ya tak? Di dalam kita berkenduri secara buffet, ya tak? Hidang selerak kata kita, ya. Ni kita lihat cara manusia berebut harta, berebut makanan pun cukup lah. Kadang-kadang dicedoknya tu, kalau bahasa Peraknya mombong, ya, penuh, dia tak kira orang kemudian. So penuh-penuhnya dia tak kira orang sebelah, ya tak? Jadi itu gambaran bagaimana manusia yang maknanya kita kata kuat kebendaannya akan tahu. Saufa ta'lamun, ta'lamun daripada perkataan tu alim, alim tu tahu. Ya, alima ya'lamun tak sama dengan amila ya'lamun. Amila ya'malun lain. Amila ya'malun beramal. Amila ya'malun daripada amila ya'malun itu beramal. Ini alima ta'lamu, ilmu. Alima ta'lamu, ilmu. Jadi kamu bakal akan tahu bagaimana buruknya maknanya berlumba-lumba untuk kebendaan sampai lupa akhirat, ya. Saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Jadi kita berhenti di situ, insya-Allah. Esok hari Khamis, oleh kerana Ustaz Wan tak ada, Ustaz Wan tak dapat esok, ya. Tajwid tak ada esok. Ustaz Wan tak silapnya dia tak dapat hari Khamis sebab dia ke hospital. Dan saya akan sambung esok, ganti Ustaz Wan untuk masuk kepada ayat yang ke-6. La tarawunnal kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat yang ke-5 pula, kita baru menganalisa perkataan-perkataannya, kita belum masuk kepada tafsirannya lagi, ya. Kita belum masuk kepada tafsirannya, walaupun adalah secara tidak langsung sedikit sebanyak, ya, adalah juga tafsiran-tafsiran. Jadi ayat berikut yang kita akan analisa ialah ayat yang ke-5, iaitu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائنك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم